Dan masa sama, kita juga nak melihat maksud dari perhimpunan begini bagi pandangan Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Tuan Jais Abdul Karim. Assalamualaikum Tuan Jais. Kalau Waalaikumsalam, Cik ya, Kim. adakah pada pandangan Tuan Jais perhimpunan rancangan perhimpunan ini menunjukkan rasa ketidakpuasan hati rakyat susulan keputusan terhadap apa yang berlaku terhadap KP-SPRM ini? Negara kita adalah sebuah negara demokrasi. Kita memberi peluang kepada setiap orang rakyat untuk menyatakan perasaan, untuk menyatakan pandangan mereka. Berkenaan dengan isu tansi KP-SPRM ini, sebagai penjawat awam, sudah semestinya mereka mempunyai kaedah dan saluran yang sudah tersedia dalam garis panduan sejak sekian lama. Proses menyiasat ataupun mengambil informasi dalam kes ini telah dilaksanakan mengikut aturan dan keutamaan. Ia tidak perlukan kepada perhimpunan jalanan untuk penyelesaian. Metod dalam aliran politik untuk meraih sokongan terhadap sesuatu isu tidak sepatutnya digunakan dalam isu ini. KP-SPRM ini bukanlah orang politik dan juga bukanlah lantikan politik. Justru saya lihat demonstrasi pada hari ini sebenarnya tidak relevan. Tapi pada pandangan Tuan Jais, adakah keperluan untuk pihak berkuasa sehingga melencongkan 6 laluan, menghentikan seketika perkhidmatan LRT di kawasan-kawasan yang dijangka akan ada perhimpunan itu sebagai berpatutan, atau adakah ia sebagai satu keterlaluan bagi sekumpulan masyarakat sivil menuntut hak demokrasi mereka, menyuarakan pandangan mereka? Dalam keadaan negara sedang masih lagi dilanda oleh pandemik COVID-19, tunjuk perasaan ini bagi saya adalah tidak wajar dan tidak diperlukan. Rakyat yang berkecuali semakin muak dengan segala benda yang tidak berfaedah seperti ini. Kita mendoakan supaya keadaan ini dapat pergi dengan cepat. Kita perlu fokus kepada perkara-perkara yang boleh memberi impak positif kepada negara dan komuniti secara keseluruhannya. Jadi saya rasa tindakan pihak polis di dalam hal ini adalah wajar. Tuan Jais, adakah sebenarnya dengan kenyataan terkini daripada Suruhanjaya Security SC, ada 2 kenyataan dikeluarkan oleh SC. Yang pertamanya menyatakan pihak SC tidak menemui sebarang kesalahan, tidak boleh mengkonklud ada berlaku sebarang kesalahan terhadap akaun CDS yang digunakan oleh Tan Sri Azam Baki. Kemudian di hari yang kedua selepas itu, SC juga mengeluarkan kenyataan susulan menjelaskan bahawa tidak ada orang lain yang sebenarnya menggunakan akaun CDS Tan Sri Azam Baki. Adakah itu bermakna sepatutnya isu itu telah selesai ataupun ada isu berbangkit lain? Saya fikir apa yang penyiasatan yang telah dilakukan oleh pihak SC itu sudah mencukupi dan cukup baik. Penjelasan yang diberikan oleh pihak SC adalah cukup tepat bahawa tiada kesalahan yang dilakukan dalam hal ini. Isu ini bukanlah berkait dengan kes rasuah, salah guna kuasa dan tidak termasuk dalam kesalahan jenayah yang berat. Ianya sengaja diperbesarkan untuk menimbulkan kemarahan masyarakat. Pembelian saham seperti yang dilakukan oleh Tan Sri Azam Baki ini bukanlah satu perkara yang luar biasa kepada penjawat awam atau rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sebagai KP-SPRM, sudah semestinya beliau akan terdedah kepada pelbagai ugutan dan ancaman. Tetapi pada kali ini, saya lihat konspirasi yang wujud. Jelas kelihatan bahawa parti politik menggunakan kes ini untuk mendepani PRU yang ke-15 yang akan dijangka berlaku dalam masa yang terdekat ini. Tapi Tuan Jais, tidakkah kenyataan kedua Suruhanjaya Security itu yang menjelaskan bahawa tidak ada orang lain ataupun individu lain yang menggunakan akaun CDS Tan Sri Azam Baki bermakna bahawa jumlah pemilikan jutaan unit saham itu adalah milik Tan Sri Azam Baki? Tidakkah itu pada pandangan Tuan Jais menuntut satu penjelasan bagaimana seorang penjawat awam yang tertakluk kepada perintah-perintah pegawai ataupun penjawat awam ini boleh memiliki sejumlah saham yang begitu banyak, jutaan unit? Saya difahamkan bahawa Tan Sri Azam Baki telah membuat declaration ini kepada bos beliau pada ketika itu pada tahun 2016 dan bos beliau telah memberi nasihat yang bersesuaian kepada beliau dan di dalam makluman
Apa yang jumlah itu juga dia telah maklumkan di dalam sidang media beliau yang lepas bahawa beliau telah memberi kebenaran kepada adiknya untuk menggunakan akaun beliau dan menggunakan wang adiknya sendiri untuk membeli saham tersebut. Hal ini dalam Undang-Undang Suruhanjaya Security tidak ada halangan kepada mereka yang memberi selalu membeli saham atau membuat transaksi dalam saham, faham bahawa perkara ini adalah normal. Kita membeli saham bukannya kita pergi ke kaunter untuk beli. Kita menggunakan remiser. Kita menggunakan wakil kita untuk membeli. Dan wakil itu pun dia tak akan tanya duit itu datang daripada mana. Dalam kes ini, dah cukup baik apabila Tan Sri Azam Baki menjelaskan bahawa adik beliau menggunakan akaun beliau dan membayar sendiri saham tersebut dan kemudian ditukarkan semula kepada nama adik beliau. Hal ini juga dibenarkan di bawah seksyen ataupun perkara 29 dalam Akta SC itu. Baik, terima kasih Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Tuan Jais Abdul Karim berkongsi pandangan dan juga bagaimana sebenarnya memahami apa tindakan di sebalik perhimpunan dan isu yang melingkari Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ini.